Pertama sekali dan selama-lamanya ayuh bersama, kita merafatkan setinggi kesyukuran kepada Allah hanya sahaja dengan pilihan kasih sayang Rahman Rahim, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dipertemukan pada malam ini. Yang berusaha Tuan Pengerusi, barisan ahli jawatan kuasa yang dihormati, para imam dan bilal yang dikasihi, ibu-ibu, ayah-ayah jemaah sekalian. Pada malam ini kita akan melihat satu tajuk yang mana memfokuskan kepada amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperincikan satu amalan, iaitu wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Wuduk Nabi ketika makan. Baik. Di dalam perbincangan ini akan dibentangkan ada 3 hadis tentang amalan Nabi. Apa dia? Iaitu wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan, iaitu sebelum makan dan selepas makan. Sebelum makan Nabi ambil wuduk, dan selepas makan juga Nabi ambil wuduk. Lalu para ulama bincang, wuduk itu wuduk lagu mana? Adakah wuduk seperti mana kita ambil air sembahyang untuk solat? Lalu diberikan wuduk kepada 2 pengertian. Yang pertama wuduk syar'i, yang kedua wuduk urfi. Ulama memperincikan pengertian wuduk kepada 2. Yang pertama wuduk syar'i, yang kedua wuduk urfi. Wuduk syar'i ini apa dia? Wuduk syar'i ialah wuduk sebagaimana yang disyariatkan sebelum solat. Kita ambil air wuduk, air semayang nak solat, bermula dengan niatnya, kumunya, basuh mukanya, tangan sampai siku, basuh ubun-ubun, basuh telinga, basuh kaki sampai buku lali. Itu wuduk syar'i. Itu wuduk syar'i. Yang kedua wuduk urfi. Apakah pula yang dimaksudkan dengan wuduk urfi? Wuduk urfi ialah wuduk dalam pengertian membasuh 2 tangan. Wuduk urfi membawa maksud membasuh kedua-dua tangan. Lalu untuk kita bincang mengenai wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan, iaitu sebelum dan selepas makan, adakah wuduk syar'i ataupun adakah wuduk urfi? Maka kata ulama, wuduk Nabi sebelum dan selepas makan ialah wuduk urfi, merujuk kepada basuh tangan kedua-duanya sebelum dan selepas makan. Wuduk mengikut pengertian pertama, yakni wuduk syar'i, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan, sebagaimana difahami daripada hadis pertama dan hadis kedua di bawah. Nabi tidak ambil wuduk syar'i sebelum dan selepas makan. Hadis pertama, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala'i faqurriba ilaihi at-ta'amu faqalu ala na'tika biwudu'in qala innama umirtu bilwudu'i idza qumtu ila as-salah. Hadis ini ada dinyatakan dalam syarah Sahih Muslim. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tempat buang air. Tempat buang air bolehlah kita katakan ia sebagai tandas, tempat kita qada hajat, hadas, buang air kecil, buang air besar, maka kita panggil sebagai tandas. Nabi keluar daripada tandas, kemudian dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hidangan makanan.
Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, adakah perlu kami bawakan air wuduk kepada kamu? Baginda pun menjawab, sesungguhnya aku hanya disuruh mengambil wuduk apabila aku hendak mengerjakan salat. Begini tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ayah sekalian, Nabi masuk tandas, keluar daripada tandas, kemudian ada dihidangkan kepada Nabi makanan. Kemudian sebelum makan, ada sahabat tawarkan kepada Nabi air, dan sahabat tanya, Nabi nak ambil wuduk ke tidak? Lalu baginda pun jawab, sesungguhnya aku disuruh mengambil wuduk apabila aku nak mengerjakan salat. Maksudnya tuan-tuan, wuduk syar'i tidak disunatkan ketika makan, tetapi wuduk syar'i untuk menunaikan salat. Hadis yang kedua, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-gha'it fa utiya bi ta'amin fa qila lahu ala tatawadda fa qala a usalli fa atawadda. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat membuang air, lalu dihidangkan makanan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada baginda, tidakkah kamu mahu mengambil wuduk? Baginda menjawab jawapan yang sama, adakah aku ingin mengerjakan salat hingga perlu aku nak ambil wuduk? Jadi tuan-tuan, hadis ini juga riwayat Ibnu Abbas, ada di dalam Sunan Abu Dawud. Tuan-tuan, biasanya kita masuk ke tandas ini, kita nak buat apa tuan-tuan? Ada ke tidak masuk tandas kita nak makan? Tak ada. Masuk tandas nak tidur ada? Tak ada. Masuk tandas kita nak qada hajat, insya-Allah masuk tandas kita nak qada hajat. Maka tuan-tuan, di dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, apabila keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur, maka wuduk akan batal. Ni, keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur, wuduk akan batal. Bukan kubur. Kalau keluar sesuatu daripada kubur, saya pun lari. Walaupun keluar suara, Assalamualaikum ya ahlil kubur, kita kata, Waalaikumsalam, oh lari, saya pun lari. Kalau keluar suara, bukan kubur, dubur ataupun kubul. Kubur ni kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Depan keluar air kencing, air kecil, batal wuduk. Belakang keluar najis ataupun keluar angin, sama ada kuat atau perlahan keluar angin, maka dikira sebagai batal wuduk. Itu jelas. Tuan-tuan perempuan, saya masuk ke pusat gelandangan ni. Kalau tuan-tuan perempuan perasan, di Bulatan Pahang tu dia ada satu pusat transit gelandangan. Di situ ada dihimpunkan lebih kurang 20-30 orang, dan majoritinya ialah homeless, jobless, dan majoriti juga adalah bekas banduan. Ada seorang ni muda lagi, 20-an umurnya, dia baru masuk, dan saya perasan dia orang baru. Bila ditanya tinggal kat mana, keluarga, kerja, dia baru keluar daripada penjara. Saya tanya dia, berapa kali dah masuk penjara? Dia kata, tak banyak ustaz. Berapa? 14 kali. 14 kali keluar masuk. Tak banyak. Paling cepat 3 bulan, paling lama 2 tahun tak silapnya. Macam-macam kesalahan lah. 2-3 bulan selepas tu, tak ada dah orang budak ni, tak ada dah. Tanya kawan-kawan dia, mana dah si fulan ni? Tak ada dah ustaz, masuk penjara pula dah 15 kali. Tuan-tuan, dalam saya duduk buat kelas bersama gelandangan ni, alhamdulillah saya pun belajar juga daripada dia orang. Bila kita ajar perkara yang membatalkan wuduk, so jelaslah, keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur batal wuduk. Ada seorang tanya juga, dia
bekas banduan. Dia kata pengalaman dia di dalam sel, lagu mana dia nak lepaskan gian isap rokok. Minta maaf tuan-tuan, saya cerita ni untuk ilmu dah, sama-sama kita fikir. Dia kata di dalam sel nak bawa masuk rokok tak boleh. Letak dalam poket kena rampas, apatah lagi letak di telinga memang kena rampas. Lalu mereka ada satu pendekatan, mereka ambil tembakau, dia bukuh elok-elok, dia telan. Dia ada satu istilah, saya ingat istilah dia tu, dia telan. Kemudian 2-3 hari benda ni akan keluar bersama najis melalui dubur. Jadi bila keluar tu tuan-tuan, dia belek, dia ambil balik gumpalan tembakau tadi, dia buka, dia buat rokok, dia isap rokok. Tuan-tuan, satu kaedah. Kaedah yang kedua, dia gumpal tembakau, dibungkus elok-elok, dia buat masuk ke belakang. Dia masuk dalam sel. Kaedah yang kedua ni tak lama, dia bukan sehari, benda tu akan keluar bersama dengan najis. Dia tanya saya, Ustaz, lagu mana kalau benda ni keluar melalui dubur, adakah ia membatalkan wuduk? Betul juga dia tanya. Ni biasa kita kata najis ataupun angin batallah wuduk. Bagaimana kalau benda ni tembakau yang dibungkus keluar melalui dubur? Maka kita kata dekat dia tetap membatalkan wuduk. Yang pertama, dia akan keluar bersama dengan najis, ataupun kalau dia keluar bukan bersama dengan najis, dia keluar tetap sesuatu keluar daripada dubur, ia akan membatalkan wuduk. Wallahu a'lam. Maka apabila Nabi SAW masuk ke tandas, keluar daripada tandas, semestinya wuduk akan batal lah. Wuduk akan batal. Lalu sahabat pun tawarkan kepada Nabi air untuk Nabi ambil wuduk. Lalu baginda menjawab, adakah aku ingin mengerjakan salat hingga perlu mengambil wuduk? Hadis yang kedua memberi pedoman yang sama, tidak disunatkan ambil wuduk syar'i sebelum dan selepas makan. Okey, hadis yang ketiga menjawab persoalan wuduk sebelum dan selepas makan adalah wuduk urfi. An Salman radhiyallahu anhu qala qara'tu fi at-taurati anna barakat at-ta'ami al-wudu'u ba'dah فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. Riwayat daripada Salman Al-Farisi, beliau cerita, aku telah membaca di dalam kitab Taurat. Apa yang Salman baca? Sesungguhnya keberkatan makanan adalah dengan mengambil wuduk selepasnya. Lalu aku sebutkan berita ini, maklumat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku beritahu kepada baginda tentang apa yang aku baca di dalam Taurat. Lantas baginda pun bersabda, keberkatan makanan adalah dengan berwuduk sebelum dan selepasnya. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah jemaah sekalian, hadis ini riwayat Abu Dawud daripada Salman radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Salman radhiyallahu anhu dia baca kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ada dinyatakan keberkatan makanan, boleh kita ambil keberkatan makanan melalui wuduk selepas makan. Wuduk selepas makan. Lalu Salman pun cerita kepada Nabi, di dalam kitab Taurat hanya dengan berwuduk selepas makan kita akan dapat keberkatan makanan. Nabi pun jawab, sebenarnya berwuduk sebelum dan selepas makan akan dapat keberkatan makanan. Baik.
Hadis di atas menyebut perkataan mengambil wudu. Dalam hadis ketiga menyebut perkataan mengambil wudu. Di dalam kitab Taurat pun menyebut wudu selepas makan. Nabi pula sebut sebelum dan selepas makan ambil wudu. Maka kata ulama, wudu yang dimaksudkan oleh hadis di atas bukanlah wudu syar'i, tetapi wudu urfi, iaitu membasuh kedua-dua tangan. Jadi tuan-tuan, di dalam hadis ini menyatakan di dalam Taurat cerita yang sama, selepas makan ambil wuduk, basuh tangan, dapat berkat makanan. Kemudian Nabi tambah lagi, bukan selepas makan je, sebelum dan selepas makan basuh tangan, dapat berkat makanan. Tuan-tuan, kita rasa benda ni kecil saja, basuh tangan je pun dah sebelum selepas makan, dan kita pun biasa buat. Tapi tuan-tuan perempuan, dalam hadis ketiga menunjukkan bahawa benda yang kecil ini, basuh tangan ni, kita rasa kecil, benda yang kecil ini rupanya di dalam Taurat pun sebut, bahkan Nabi pun sebut, hanya dengan basuh tangan kita akan dapat keberkatan makanan. Allah Rabbi, payah ke nak tarik keberkatan ini tuan-tuan? Tak payah, tak susah pun, hanya dengan basuh tangan saja Nabi sebut kita akan dapat keberkatan makanan. Penting ke tidak keberkatan ini? Penting. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran ada banyak ayat, banyak disebut tentang berkat. Barakna fatahna alaihim barakatim minas sama'. Banyak disebutkan tentang berkat. Berkat ni apa dia tuan-tuan? Adakah rezeki yang banyak itu berkat? Adakah anak yang ramai itu berkat? Adakah Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'min? Menurut pentafsiran para ulama, ialah bertambah kebaikan. Harta sikit, berkat, cukup. Harta banyak, cukup, dan ia bertambah kebaikan. Kita boleh berinfak, berwakaf, sedekah, bertambah kebaikan dengan harta yang banyak, berkat. Anak yang tak ramai, tapi anaknya Masya Allah beri kebaikan kepada mak ayah dia, berkat. Anaknya ramai dan kesemua anaknya jadi belaka, Al-Quran belaka. Tuan-tuan, saya ada seorang sahabat saya di pondok dulu, di madrasah dulu. Kita di pondok kita makan bersama dalam menggunakan apa ni, talam. Satu talam 5 orang. Ada seorang sahabat saya ni, dia punya amalan yang saya nampak dia jaga, iaitu apabila dia makan, dia orang terakhir akan siap. Sebab apa dia orang terakhir? Dia bukan makan banyak, tetapi dia nak pastikan bekas talam itu dihabiskan semua makanan tanpa bersisa. Dia tolak tulang, tolak benda yang tak boleh makan, dia akan habiskan. Tuan-tuan, kalaulah lagi tu lauk yang berkuah, tom yam, sup dan sebagainya, ada banyak kuah, akhirnya dia akan angkat talam, dia hirup kuah-kuah itu. Tuan-tuan, ini bukan makan kita seorang, 5 orang makan, dia boleh hirup. Tuan-tuan, dia berpegang kepada hadis kata Nabi SAW, setiap makanan itu ada berkat. Nabi SAW kalau makan, selepasnya Nabi akan jilat jari jemari, Nabi akan bersihkan makanan supaya tidak membazir. Satu, yang kedua, makanan itu ada berkat. Rugi makanan buang gitu saja, makanan itu ada berkat. Lalu dia amal dengan hadis ini, tak ada makanan buang, selalu dia cuci. Tuan-tuan, baru ni jumpa dia 2-3 tahun, Masya Allah. Setelah lama tak jumpa, bila jumpa banyak cerita. Antara perkembangan yang cukup mengujakan saya, dia ada anak 14 orang. 2 ibu kot? 2 ibu ke? Satu ibu, 14 orang. Ramainya anak dia.
Dan dia tahu, beritahu anak dia satu, seorang anak sulung kat mana, anak kedua kat mana, anak ketiga kat mana. 14 orang hafal Quran belaka, tuan-tuan. Allah. Dan anak sulung hak besar-besar, hak atas-atas tu semua bekerja profesional. Profesional hafiz. Dan kita kata Allah Rabbi, mungkin amalan dia, hak dia jaga dulu, time sekolah dulu, di pondok dulu, dia tak bazir ketika makan, berpegang kepada hadis, setiap makan ada berkat. Berkat sungguh hidup dia, tuan-tuan. Anaknya ramai, dan ramai anak dia itu membawa kebaikan untuk mak ayah dia. Hafal Quran, jadi profesional, menabur jasa kepada agama dan negara. Kebaikan. Kita kata itu berkat hidup dia. Tuan-tuan, berkat itu bermaksud bertambah kebaikan. Ada anaknya ramai, anaknya jadi belaka. Ada anaknya tak ramai, jadi juga, maka hidupnya berkat. Ada harta yang banyak, hartanya sedikit pun tidak mengurangkan dia, tidak mengalpakan dia daripada Allah. Berkat harta dia. Hartanya sikit, rasa cukup selalu, sikit pun tidak menjauhkan dia daripada Allah. Berkat hartanya yang sikit. Jadi tuan-tuan, nak kepada berkat ini, kita nak kepada berkat ini. Dan tuan-tuan, cara untuk nak tarik keberkatan ini banyak. Antaranya ialah hanya dengan basuh tangan sebelum dan selepas makan. Wallahu a'lam. Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahawa sunat membasuh kedua-dua tangan sebelum dan selepas makan, kerana akan mendatangkan keberkatan kepada makanan yang dimakan. Jadi tuan-tuan, ada hadis lain yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dan sebagainya, antara cara nak dapatkan keberkatan dalam makanan, bacalah bismillah paling kurang sebelum makan, dan bacalah alhamdulillah selepas makan paling kurang. Jadi ada 3 caralah nak tarik keberkatan makanan. Yang pertama, basuh tangan sebelum dan selepas makan. Yang kedua, jangan membazir, habiskan makanan tanpa bersisa. Yang ketiga, bacalah doa sebelum dan selepas makan, paling kurang bismillah sebelum dan alhamdulillah selepas makan. Baik. Kesimpulan daripada 3 hadis yang kita baca tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita agar mengambil wuduk sebelum dan selepas makan, akan tetapi menggalakkan kita untuk membasuh kedua-dua belah tangan sebelum dan selepas makan untuk mendapat keberkatan daripada makanan yang kita makan. Galakan membasuh tangan sebelum dan selepas makan kerana mendatangkan keberkatan kepada makanan yang dimakan. Itu satu. Yang kedua, menurut kajian ini, kajian orang pandai lah, cerdik pandai dalam bidang sains, hikmah digalakkan basuh tangan sebelum makan ini ada hikmah yang cukup baik juga untuk manusia. Kerana tangan kita ini ada banyak bakteria sebenarnya. Ada banyak bakteria. Kita tak nampak dengan mata kasar, tetapi bila disuluh dengan alat-alat teknologi dan sebagainya, ya, di tangan kita ni ada banyak bakteria. Tuan-tuan lebih maklum daripada saya, hidup lagi lama daripada saya. Kan kita perasan kalau makanan kita ambil dengan tangan, tak lama selepas tu basi makanan tu. Sebab apa? Di tangan kita ni ada banyak bakteria. Kalau ingat ketika PKP COVID dulu, antara SOP yang ditekankan ialah sentiasa basuh tangan. Sentiasa basuh tangan, kerana di tangan kita ini ada banyak bakteria. Jadi tuan-tuan, hikmah galakan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya basuh tangan sebelum makan. Hikmahnya ialah bila kita nak makan itu, bakteria akan kita basuh dulu.
kita basuh dulu, bebas daripada bakteria, barulah kita makan. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya amalan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkait dengan makan, cuma amalan ini lebih kepada bacaan. Ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrughu minhu. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dan selepas makan. Di dalam bab ini akan membentangkan hadis tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum makan agar membaca bismillah, manakala membaca alhamdulillah selepas makan. Hadis yang pertama, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman فقرب طعاما فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولو يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. Riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Lalu dihidangkan satu makanan kepada kami. Aku tidak pernah melihat makanan yang paling besar berkatnya daripada makanan tersebut pada permulaan kami makannya. Sebaliknya pula, aku tidak melihat makanan yang paling kurang barakah daripada makanan tersebut pada akhir kami makannya. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana boleh berlaku begini? Yakni makanan itu permulaannya ada banyak berkat, tetapi akhirnya kurang berkat. Jawab Nabi, ketika kita telah menyebut nama Allah ketika kita nak makan tadi, namun di pertengahan ada orang baru mari, kemudian dia duduk join makan sekali dan dia tak sebut nama Allah, maka turut makan bersamanya syaitan, menyebabkan makanan itu hilang keberkatan. Tuan-tuan, penting ni baca bismillah paling kurang sebelum makan. Sebab apa penting ini? Berdasarkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makanan yang dibaca dengan bismillah, makanan itu ada berkat. Makanan yang kita makan tak sebut bismillah, makanan itu kurang berkatnya. Yang kedua, makanan yang kita makan bersama bismillah, kita makan tidak bersama dengan syaitan. Makanan yang kita makan tak ingat sebut bismillah, maka fa'akala ma'ahu syaitan, makan bersama dengan syaitan. Tuan-tuan, makanan yang disantau, yang disihir, bukan semua tapi segelintir, terutamanya yang menyediakan perkhidmatan ataupun menyediakan makanan, duk jual-jual kedai makan. Minta maaf lah, hak mana hak jual kedai makan tu bukan tuan-tuan ni. Orang masjid insya-Allah selamat, tetapi di luar sana ada segelintir mereka mempercayai bahawa nak suruh laris kedai makan, mereka menggunakan perkhidmatan jin, syaitan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kalaulah itulah caranya, ramai dah orang kaya raya, tapi tak jadi gitu. Gunalah jin dan syaitan ini, dia akan kaya tapi tak ada berkat. Kayanya tidak membawa kepada keberkatan. Tuan-tuan, kalaulah makanan itu disantau, disihir dan sebagainya, kita maklum kita makan bersama dengan syaitan. Sebab makanan itu dah kotor. Itu kita maklum. Makanan yang disantau, disihir, kita makan bersama dengan syaitan. Tapi rupanya tuan-tuan, makanan yang bersih, biasa orang hantar ke masjid, orang masjid yang masak pula dengan baca bismillah tak putus, makanan itu bersih, halalan tayyiban. Tapi rupa-rupanya
kita makan makanan yang bersih, tak sebut bismillah paling kurang. Fa akala ma'ahu syaitan, Nabi sebut makanlah ia bersama dengan syaitan. Jadi penting kita sebut, baca doa makan paling kurang bismillah sebelum makan. Yang pertama, kita dapat keberkatan makanan. Yang kedua, syaitan tak makan bersama dengan kita. Andai kata makanan itu disihir, kita tak tahu. Kita masuk kedai itu, orang ramai, rupanya kedai itu guna pelaris, khidmat jin dan syaitan. Kita tak tahu. Tetapi tuan-tuan, amalkan doa sebelum makan. Insya-Allah doa ini akan jadi pendinding kepada kita. Akan jadi penawar kepada sihir yang telah diletakkan dalam makanan itu. Paling kurang bismillah, paling kurang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sihir itu ketawa, insya-Allah. Baik, maka baca bismillah, baca doa makan sebelum makan. Dua kita dapat. Yang pertama, keberkatan. Yang kedua, kita makan bukan bersama dengan syaitan. Hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum fanasiya an yadhkura Allah taala ala ta'amihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu makan dan ia terlupa menyebut nama Allah ke atas makanannya, maka dengan ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah untuk permulaan makan dan penakhirannya. Hadis ini riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajar kita apa yang harus kita lakukan apabila terlupa baca bismillah pada permulaan kita makan. Kadang-kadang tak kata dekat tuan-tuan lah, saya pun sama, kita manusia. Kadang-kadang dok ingat, nak pula time-time lapar, makanan pula sedap, maka kita makan dengan berseleranya, lupa nak sebut bismillah. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan begitu juga Nabi tekankan baca juga bismillah walaupun lupa. Sepinggan makanan 3/4 dah selamat masuk perut dah, ada 1/4 je lagi, baru teringat bismillah tak baca lagi. Tak apa, ada hadis riwayat Tirmizi daripada Aisyah, Nabi ajarkan kepada kita, andai lupa baca bismillah, tengah makan baru teringat, ni baca doa ini, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kita kata biasa je ni, semua meter. Tapi tuan-tuan, hadis riwayat Abu Dawud menjelaskan bahawa apabila kita tak ingat baca bismillah, syaitan makan dengan kita. Bila kita teringat, kita pun baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ni Nabi sebut dalam riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apabila seseorang hamba menyebut ucapan bismillah awwalahu wa akhirahu, sebab terlupa, bila dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, syaitan akan memuntahkan kembali apa yang dimakannya. Besar tuan-tuan. Kita makan nasi ayam kan, tak baca bismillah, kita makan dengan syaitan, duk. Sikit lagi nak habis, bismillahi awwalahu wa akhirahu, syaitan hak makan tak ada dengan kita, muntahkan balik. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi penting rupanya, walaupun dengan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. Selebihnya insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya menamatkan perbincangan pada malam ini, maka suka untuk saya akhiri dengan beberapa kesimpulan. Dengan kesimpulan ini kita ambil lah, letak dalam poket, balik ke rumah, kita pakai amal dan sampaikan kepada orang yang ada kat rumah kita. Kesimpulan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengambil wudu sebelum dan selepas makan. Kesimpulan yang kedua, Nabi SAW mengambil wudu urfi, bukan wudu syar'i, ataupun bermaksud Nabi SAW membasuh kedua tangan sebelum dan selepas makan. Kesimpulan yang ketiga, mengamalkan hanya dengan amalan basuh tangan sebelum dan selepas makan, Allah akan beri keberkatan dalam makanan. Kesimpulan yang keempat, sebelum makan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, bacalah doa makan, paling kurang bismillah. Bacalah doa makan, paling kurang bismillah. Rahsia hikmahnya ada dua. Yang pertama, hanya dengan baca bismillah sebelum makan, kita dapat berkat makanan. Yang kedua, kita tidak makan bersama syaitan. Kesimpulan akhir, kesimpulan yang kelima, andai kata terlupa nak baca bismillah sebelum makan, kita dah makan habis dah separuh, baru teringat Allah tak ingat baca bismillah, maka bolehlah amal dengan doa ini, bismillahi awwalahu wa akhirahu. InsyaAllah dengan doa ini juga Allah akan berikan keberkatan dalam makanan, dan Allah selamatkan kita daripada makan tapi berkongsi dengan syaitan, wal'iyadzubillah. Selebihnya insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Sekadar itu sahaja. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik Allah terjemahkan melalui kelemahan, kedaifan, kekhilafan diri saya. Allah nak buktikan juga saya manusia biasa yang tidak terkecuali. Untuk itu, andai ada terkasar bahasa, tersasul susur kata, terlanjur bicara, saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah. InsyaAllah moga-moga Allah beri kekuatan untuk kita amal dan sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.